Sebab tu saya dikatakan jalan pintas menuju ke syurga dengan banyak beristighfar, banyak bertaubat. Taubat ni satu proses pembersihan dan pemurnian jiwa yang cukup tinggi dalam semua aspek kehidupan kita. Siapa yang enggan bertaubat, dia takbur, seolah-olah dia angkuh, dia ego, dia tak pernah mengaku yang dia buat silap. Di depan at-taibu minaz zambi kaman la zamba lahu. Orang yang bertaubat daripada kesalahan dia seolah-olah dia tidak pernah buat jahat. Bayangkan. Itu satu. Yang kedua yang paling penting sekali, apabila tempat maksiat tu Tuhan hapuskan semua kerana taubat dia, maka tempat itu digantikan dengan kebajikan. Ini yang serampang dua mata ni. Dah taubat tu dihapuskan, dah zero, dah tak ada. Tempat itu semua digantikan dengan kebaikan. Bayangkan tuan-tuan sekalian, betapa sebab itu Tuhan sebut lepas pada itu, kerana Tuhan itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Maka dengan sebab itu, siapa yang betul-betul bertaubat, saya akan uraikan bagaimana nak bertaubat sekali lagi. Dia akan terhapus semua segala dosa-dosa yang lepas, dan tempat dosa-dosa itu kecuali syirik akan digantikan dengan kebajikan semuanya. Sebab tu saya dikatakan jalan pintas menuju ke syurga dengan banyak beristighfar, banyak bertaubat. Sayyidina Umar sendiri dah masuk Islam, dah lewat dah umurnya, tapi Tuhan jamin syurga sepenuhnya. Pernah bunuh orang dan sebagainya. Ya tak? Ini tuan-tuan sekalian peranan taubat. Taubat ni satu proses pembersihan dan pemurnian jiwa yang cukup tinggi dalam semua aspek kehidupan kita. Siapa yang enggan bertaubat, dia takbur, seolah-olah dia angkuh, dia ego, dia tak pernah mengaku yang dia buat silap. Di depan manusia tak apalah, nak ambil lawyer sampai berjuta ringgit pun nak, kerana nak elak daripada kita salah, pulanglah, itu dengan manusia. Tapi dengan Allah, hamba yang banyak beristighfar, banyak bertaubat, hamba terbaik. Nabi sendiri yang dijamin syurga, dia beristighfar dan bertaubat tak kurang daripada 70 kali. Orang yang melakukan proses taubat yang macam itu, sebenarnya dia telah bertaubat betul-betul dan kembali pada jalan Allah. Banyaklah beristighfar, banyak bertaubat sebagai jalan pintas untuk menghapuskan segala dosa dan gantikan tempat dosa itu dengan pahala, dan kita terus memperbaiki diri untuk masa-masa depan. Taubat ni tuan-tuan sekalian, perkataan taubah, tabah yatubu taubatan, raja'a yarja'u ruju'an, bahasa Arab kata. Dia kembali pula kepada fitrah dia. Dengan dia bertaubat ni, dia kembali semula kepada fitrah dia. Fitrah dia apa dia? Fitrah dia berserah yang bersih. Sebab manusia ni dilahirkan dalam fitrah yang bersih. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak dilahirkan putih bersih. Mak bapak dia yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Sebab kanak-kanak tu secara fitrahnya dilahirkan bersih, maka mak bapak lah yang menjadikan Yahudi, Nasrani atau Majusi. Jadi hadis ini menunjukkan fitrah kita adalah suci daripada dosa. Itu makna dia. Jadi apabila kita sebut taubah, kita kembali semula kepada fitrah asal kita, iaitu kita tidak berdosa. Tapi kena memenuhi ciri-cirinya. Jadi kita faham selama ini, kita bertaubat ni, kita menyesal apa yang telah kita buat, kita tinggalkan benda tu serta-merta, dan kita berazam untuk tidak mengulangi untuk masa hadapan. Itu common understanding tentang taubat selama ini. Setelah saya mengkaji, rupanya dia ada satu lapisan lagi. Yang pertama gini, kalau kita kata kita nak bertaubat tentang berbagai-bagai kesalahan yang kita buat, kita menyesal, itu baru separuh. Bukan saja menyesal berbagai-bagai kesalahan kita buat, satu, separuh, tapi kita juga menyesal kerana berbagai-bagai kebaikan kita tak buat. Ini yang orang tak sebut sebelum ini. Kita menyesal kerana berbagai-bagai kebaikan kita tak buat. Kita tidak berderma, kita tidak tutup aurat, kita berbagai-bagai, kita tidak solat dan sebagainya. Bermakna kita menyesal berbagai-bagai kesalahan yang telah lampau, terutamanya kesalahan haram, makruh tak apa lagi.
Dan kita menyesal juga berbagai-bagai perkara yang wajib yang patut kita buat. Solat, zakat dan berbagai-bagai. Jadi bukan sahaja kita menyesal berbagai-bagai kesalahan, tapi kita menyesal juga berbagai-bagai kebaikan yang kita tidak buat. Kedua-dua itu bukan kesalahan juga ya tak? Tapi kena dua begitu. Itu satu. Dan dia kena tinggal immediately setelah dia menyesal itu. Serta-merta dia tinggal. Katalah dia pembohong, dia begitu, dia putalik, dia berhenti serta-merta. Satu. Tapi tak cukup bagi baru separuh tu. Sebab dia tiga, dia masih ada, setiap satu ada dua. Dia berhenti serta-merta tentang tadi. Misalnya dia kaki pembohong, kaki tunjuk balik, kaki rasuah. Dia berhenti serta-merta untuk menggambarkan yang dia dah bertaubat. Insaf betul-betul. Itu baru separuh daripada kriteria yang kedua ni. Separuh lagi, di samping dia berhenti serta-merta, dia kena buat serta-merta perkara yang dia tak buat dulu tu. Yang kita sebut dalam biasanya, dia kena berhenti serta-merta je. Tapi tak memadai. Dia kena buat serta-merta perkara-perkara yang dia tak buat dulu. Dia kena solat serta-merta. Hutang kawan dia kena bayar serta-merta. Kalau dah layak pergi haji, kalau boleh pergi serta-merta. Macam itu. Selama ni kita tak bincang macam tu. Kita bincang, kita kena tinggal serta-merta aja benda yang tak elok. Faham tak? Tapi kita tak begitu highlight tentang kita kena lakukan serta-merta perkara yang kita tak buat dulu. Jadi setiap stages itu ada dua. Kita tinggalkan segala yang tak elok, satu. Dan kita menyesal kerana kita tak buat perkara yang elok, dua. Peringkat yang kedua ni kita kena tinggal serta-merta. Satu, perkara yang tak elok. Tapi kita kena lakukan serta-merta perkara yang elok. Faham tak? Yang elok mana yang wajib semuanya. Yang ketiga, dia berazam tidak mengulangi perkara yang lepas.